Okay. Macam kau tidur tadi Sen. Betul tu. Okay lah. Okay Aziz. Saya tanya kau lah. Apa tu? Kau pernah masa sekolah dulu, kau pernah masuk library ke? Masuk. Pernah kan? Of course lah. Kau pernah. Pernah pinjam buku? Aku dulu tak pinjam buku. Aku sekolah swasta. Tapi balik mak aku balik habis kerja pukul 5.30. So nak kutip aku pun lambat lah. Tapi selalu lah lepak library. Kecil library sekolah rendah aku. Oh ya. Kecil gila lah. Ada macam berperak je. Tapi baca buku tengok lah. Itu je lah. Kenapa Sen? Betul lah. Okay. Kalau saya masuk library kan masa sekolah rendah dulu, satu purpose ya. Apa? Which is mau tengok TV. Oi, Papa best gila ada TV library kau. So tengok TV. Damn. So macam random lah. Kalau macam dapat hari best dapat kami tengok Upin Ipin. Ush. Kalau hari biasa memang TV 2 ya. Damn. Pasangan tu. So kita cakap pasal buku ni kan. Okay. So buku ni actually ialah jambatan kepada all knowledge di dalam dunia ni. Buku jabatan ilmu. So tapi masalahnya zaman-zaman sekarang ni people saya tahu lah, tapi kebanyakan saya nampak orang makin malas baca buku. Loki lah. Saya pun tidak tahu kenapa kan. Tapi mungkin disebabkan sekarang kan teknologi makin berkembang kan. So ya, just dorang ada apa tu new invention which is audiobook. Ya. Kalau guys yang korang sana yang tahu apa tu audiobook ni dia macam ni. Dia macam ibarat orang ceritakan untuk kau. Ya. So dalam 100 atau 200 lebih page tu kau dengar je apa yang dibaca. Yes. Faham. So dulu saya dah kalau bocah pasal buku kan, saya boleh lah baca banyak buku ya. Sebab itu pun disebabkan sebab dari kakak saya semua kan, diorang suka baca buku novel semua kan. So kau layan enggak Saya tak layan novel tu. Tapi itu je yang ada. Tapi itu je ada. Terus saya macam baca last macam saya malas, terus pop. Pak, saya mau beli buku lah. Saya beli buku lah. Time tu buku yang paling saya ingat which is Fantastic Mr. Fox. Cerita pasal apa tu? Aku rasa kan macam famous je buku. Saya tahu lah all famous, tapi dia punya author famous. Author dia famous disebabkan buat Charlie in the Chocolate Factory. Itu. So, Fantastic Mr. Fox ni basically dia ceritakan haiwan ni dia mencuri. Okay. And then dia fox. Okay. Dia fantastic sebab dia walaupun kantoi and orang ni mau bunuh dia, which is 3 orang ni mau bunuh dia, tapi still at the end of the day dia boleh selamatkan not just dia punya family tapi dia punya community haiwan-haiwan dia ni. So itulah Fantastic Mr. Fox. Dia memang hobi dia mencuri ke apa? Bukan, dia kan haiwan kan dia punya nature kan memang mencuri. Faham. So masa tu dia jumpa dia punya wife lah, dia punya girlfriend tu. Wife dia cakap janji masa kita kahwin ada anak saya boleh mencuri sah. Saya tembak kau bunuh. Dia selalu mencuri mencuri burung, duck, sama turkey. Dia cakap no more killing chicken, duck and turkey. Tapi tiba-tiba dia nampak pula ada apa tu nak panggil? Kilang. Kilang ayam. Bukan kilang ayam lah, tapi reban ayam semua. Dia start balik dia punya apa. Sampai orang tu marah, orang tu mau try bunuh tu. Tapi itu the first awal-awal buku yang saya pernah nampak lah. Kalau kau Zik apa? Aku kalau buku-buku dulu Bainis. Buku-buku dulu aku ingat lagi, aku baca buku yang awal lah, tipikal lah mak ayah bagi buku dari kecil-kecil. Tapi ada satu buku ni dia koleksi cerita-cerita dongeng tau. Banyak gila pasal binatang-binatang. Tapi cerita tu aku nak ceritanya one of the Loki, sorry to say, fucked up. Memang fucked up gila lah cerita tu. Pasal anak katak dan juga bapa katak. Kau pernah dengar tak? Macam pernah ada macam meletup lah. Ya tu. Yes, ada pernah. Damn, okay, aku cerita sikit untuk people yang tak ada childhood kat luar sana. Anak katak ni jalan-jalan kat tepi kolam ke sungai, aku tak ingat. Dia tengah jalan. Pop dia nampak satu binatang. Kat dalam buku tu illustrate binatang tu dah lembu. Okay. Lepas tu dia tengok impress lah. Bapak besar kan binatang ni. Lepas tu dia pun balik cakap kat bapak dia, Ya, tadi jumpa satu binatang ni besar gila. Lepas tu bapak dia, mana ada lagi besar daripada ayah. Dia cakap dia boleh besar. Tak, ni memang besar gila lah. Anak dia cakap kan, ni besar gila. Lepas tu cakap, besar macam gini dia pun kembung kan dia.
Besar lagi lah, besar lagi. Besar ni ke? Lepas tu besar lagi. Mana ada yang bilang besar lagi. Sampai satu tahap tu, punya fakta punya tu, aku menangis baik aku kecil-kecil baca buku tu. Bapa kata tu actual meletup. Dia memang illustrate-nya meletup tu. For God's sake. Kalau aku nak cakap pasal dulu aku pernah baca buku apa, buku tu lah. Damn. Tapi kalau macam nak cakap buku, aku daripada kecil buku ni macam mana lah. Usually mak aku beli ni sebagai buku latihan. So macam matematik lah, apalah inilah. Aku datang maksudnya membaca, actual membaca. Genre ni maksudnya low-key lambat. Actual lambat lah. Came to the picture, membaca reading ni low-key late lah. Tapi form 1 aku masuk asrama. So everyone know that asrama kau tak boleh bawa phone. Betul. Kau tak boleh laptop, anything lah kau tak boleh bawa. But the actually thing yang kau boleh bawa adalah buku. Novel lah, apalah. So on that time, aku ni not socialize sangat. Aku juga not a very a sport guy. Wah, punya orang jenis tak bersukan, duduk dalam hostel lah. Duduk menung je. So buku-buku apa yang aku baca, aku tengok macam pusing-pusing kelas senior kan. Aku nampak macam kalau kelas tu ada orang, aku nampak ni buku ni best ni, Salahuddin Alayubi. Aku tak tahu kau pernah dengar ke tak, one of our history idol lah kat dalam our religion and very historical story lah pasal Salahuddin Alayubi ni. Tengok ada buku Salahuddin Alayubi. Lepas tu macam tengok budak tu pun dalam kelas pun ada senior minta lah izin nak pinjam. Dia kata okey nanti pulang balik. So step dia tu aku baca. So after novel baca sebab kau bosan. Same goes pula bila aku form 2 aku masuk tahfiz, membaca juga. Apa yang ada, tapi on that time macam-macam lah baca. Komik lah, apalah. So kita boleh cakap buku ni sebenarnya banyak saya genre. Apa je genre yang ada? Romantic, romance, action, horror, gory pun ada sekarang saya cakap. Gory tu apa? Gory dia more tu macam disturbing lah daripada horror. Maksudnya banyak apa? Darah. Bunuh-bunuh. Faham. And then autopsy. Autopsy ke biografi tu yang macam dia cerita pasal hidup lah. Kalau ini selalu kau dengar lah di storybook self development. Ya. Self development, terus ada finance. Betul. Typical macam banyak tu ataupun fiction. Yes, fiction. Tapi dulu kan, kalau kau ingat dulu-dulu punya buku tengah letup. Sampai sekarang pun letup, cuma macam dulu sebab budak-budak asrama ni tak ada phone, tak ada apa. So jenama buku ni memang banyak. Fiksi saya pernah dengar. Kau pernah dengar? Tapi fiksi ni memang kebabung gila lah. Dia kenapa start banyak fiksi buat betul kau. Sorry to say, but dia bukan banyak, dia maksud cara pembacaan kau tu macam kau bersembang orang biasa. Dia bukannya like action novel. Ada je, not gonna like fiksi author out there, fiksi lover out there, bukan nak cakap semua fiksi macam gitu. But on that time and even currently pun ada sikit. Tapi dulu majority fiksi ni macam cara kau berbual dengan member. Ada bodoh, bangang, sometimes low-key, quite attainable. So benda tu kau as a student on that time, on the prior time, kau bosan lah asyik baca sama biografi punya novel lah, romance punya novel. So benda tu macam unik gila. So time tu hangat gila. So sampai sekarang pun orang kejar kat fiksi tu. Macam adik aku pun kumpul kat fiksi. Tapi kalau macam sembang horror pula, adik aku lagi banyak siap buku horror. Banyak gila lah. Tapi when talk about genre kan, favorite genre aku kalau aku nak cakap dengan aku, more to biography lah. Which is cerita pasal hidup seseorang kan. Dari awal sampai habis. Sebab kita orang Muslim ni memang banyak baca buku tu. Lagi-lagi satu author ni memang famous lah, Abdul Latif Talib. Dia memang banyak gila biografi of Islamic history people yang dia tuliskan. Banyak gila. Daripada A sampai Z, sahabat-sahabat Nabi lah, banyak gila lah. So aku rasa bukan sebab itu memang favourite aku sebenarnya sebab aku banyak baca yang tu. In my life aku banyak baca benda tu. Kalau kau favourite genre kau apa Kalau saya favourite genre saya is more to adventure. Adventure. And then kalau mau cakap
Biografi tu boleh lah sikit-sikit. Kalau biografi macam buku apa? Biografi yang kau pernah baca? Biografi saya pernah baca is ini indirect. Ya, dia buku je lah, which is Aha. Albert Einstein. Cerita pasal Albert Einstein. Aku sembang pada Islamic apa panggil lah, people tak sedap lah bunyi dia. Tapi aku banyak juga sembang pasal ni tau, baca pasal, aku pernah baca buku Bill Gates sekali. Low-key best. Aku actually, tak silap aku, After Rich Dad Poor Dad tu, itu first English book yang aku baca sebab bapak aku beli. Second book yang aku baca English ada Bill Gates, tak silap aku. Kalau lagi apa Sen? Lagi selain daripada itu, saya pernah baca buku Nikola Tesla. Cerita pasal Nikola Tesla, which is the saddest scientist. Sad Sad. Aku tak pernah siap. Aku banyak dengar tahu lah pasal dia kan, event ini, event tu. Kau tengok Tapi apa cerita dia sebenarnya? Albert Einstein Okay. dapat Nobel Prize, and then semua inventor dapat Nobel Prize. Dia mati di hotel apartment. Oh yeah. Dia punya unknown dia tu, orang tahu dia punya apa dia contribute sama circuit electrical circuit. Damn. Dia mati di hotel macam tu, orang tak tahu pun. Kalau orang tahu, this is ini Nikola Tesla, baru orang tahu. Damn. Dia macam dia orang terkenal dia lah, sebab tak silap yang saya baca tu macam dia punya creation tu kena curi ke. Aku pernah dengar benda tu. Kau tahu kan dalam circuit ni kan ada dua jenis kan. Satu yang dia macam go satu arah ya, satu dia boleh go dua arah macam tu. Itu sebenarnya kalau tak silap dia yang created benda tu. Dia created yang boleh buat kod double tu semua tu. Faham. So, lepas jadi macam tu, macam ada certain company curi kat dia punya idea of tu, dia orang make it as dia punya own, and then at the end of the day all the credit lah. Yeah, take all the credit, and then dia dapat apa-apa lah. Faham. Basically itulah cerita pasal Nikola Tesla. Sedih lah. Sedih siap. And then apa lagi saya bilang, Moby Dick macam the biggest whale tu, betul lah tidak. And then saya pernah baca apa lagi tu Gulliver's Travel. Journey to the Gulliver's Travel lah. Aku rasa macam pernah dengar siap. Pasal apa? Ni dia orang ada jadi movie tu lah, yang Jack Black. Kau tahu Jack Black lah, dia macam dia wash off of sea, and then dia transfer kepada dunia kecil. Uish, aku tak ingat. Itu Tak ingat. and then Familiar siap nama. Famous famous. Oh yeah. Journey to the Center of the Earth. Okay, tahu tak tahu. Itu pun best ya. And then itu pun saya baca pun dia bukan buku as in yang novel yang tulisan ayat ya. Ini more tu macam dia ada gambar-gambar dia lah. Faham. Still a book tu. Still a book. Payah lah kalau apa buku je novel kan macam yeah. kau lagi layan kau baca yang buku kertas semua, then word je apa semua. And then saya pernah baca Move with the Cheese ya. Move with the Cheese ni macam itu okay kau cerita. Itu self development punya buku, which is dia ajar kau macam mana mau improve yourself, improve diri kau. And then dia cakap Move with the Cheese tu sebab apa tu lama sangat tu buku tu. Dia cakap Move with the Cheese because nothing is certain ya. Saya pun dia tahu, tapi nanti saya baca balik lah. Sampai dia bilang ada satu word which is HAW. Itu macam kalau kau letak dalam baju kau, macam kau make it as your nickname, dia macam itu indirectly brings a good fortune sama kau. Saya tahu macam lah, tapi lama saya baca tu buku. And then bapa saya selalu beli, macam kalau kami travel, bapa saya macam sometimes dia akan beli buku lah. And then one of the book yang saya ingat dia beli, which is horoscope punya buku. One horoscope lah, with dia self improvement punya buku. Okay. Tapi buku tu ada betul-betul 365 pages. Damn. Which is 1 year. 1 year. Lawa. And then satu paper satu hari tu is satu buku surat. Yes. Tengok lah, every day tu is a different motivation, different philosophy ataupun different untuk self improve diri kau. Tu bapa saya suka baca macam tu lah. And then saya suka ada satu buku lagi saya pernah baca is Invention. Pasal apa sih? Kau tengok kau search Google nama tulis Invention book. Invention
Invention. Book. Oh yes. Saya suka sebab cover dia menarik kan. Ni. Bukan, cuba di Image. Image. Scroll bawah. Scroll lagi. Yang mana ni? Tak nak banyak pula. Tu lah, tapi dia basically Sini. Ni. bukan. Dia macam robot, gambar depan dia robotik. Tapi dia ada di rumah. Rumah Sabah. Kalau saya balik saya boleh bawa sini. Dia faham. best sebab dia tunjuk kau evolution of everything. Macam evolution of telefon, evolution of sudu. Sudu? How can Sudu start berapa siap? Sudu dia start daripada first guna tangan kan. Dan orang kalau tak silap dia ganti guna kayu. After guna kayu tu, crafting guna kayu, diorang ganti with clay. Clay. Tanah liat. Yes, which is kau Maksudnya buat sebelum dulu. ni Sudu ni ada daripada tanah liat. Yes, ada. Damn. Kau tahu kau macam mesti kau berafi kan. Tapi kalau makan nanti kan bukan dia apa kan cair macam tu kan. No. Kau ambil sudu, lepas orang buat sudu tu, diorang bakar. Itu yang mengeraskan dia. Faham. Saya tak nak lihat evolving jadi besi sekarang Sekarang ada macam-macam. plastik macam-macam. Betul. And dia tunjuk evolution. Dia macam masih tunjuk lah how all this thing work. Macam contoh phone. Phone macam mana kau boleh dia punya teknologi yang boleh connect dari phone ni sama phone ni. Macam mana kenapa kalau siap call dia boleh pick pergi tu. phone, Macam je tu lah dia tunjuk semua. Aku ingat lagi siap belajar IT tu. Satellite. Aku macam wow, impress siap. Basically tu ya, ada buku yang saya pernah baca and then one of my favorite genre juga. Saya macam kalau mau cakap specific genre tidak juga. Macam kita berjumpa banyak-banyak buku kan. Kita bukan gila-gila buku tapi kita baca buku apa yang kita baca tu ya. Faham. So for me memang kalau buat specific genre memang tidak. Tapi kalau itu interesting saya baca. Faham. And then tu je lah. Tapi kalau macam innovation ni kan, aku pernah baca dia buku dia talk about history. History of many most of the tallest building in the world. How they are being built. Which is dia ada 12 tak silap dia senaraikan. 15. And termasuk juga KLCC. Dia bergambar, tak ada benda gempak sangat. Buku dia dia dekat aku baca dekat PIPAS dekat Pusaka Shah Alam tu. Aku jumpa buku tu time aku sekolah rendah. Dia tunjuk daripada A sampai Z macam mana bangunan tu tercipta. Buku tu terbesar gila. Memang tunjuk gambar je semua berwarna, tebal-tebal macam gini kot, not that tebal sangat. Lepas tu dia tunjuk time tu kita in the 12 rank 6 ke 7 rank yang bangunan kita tertinggi tu kan, KLCC. Dia tunjuk macam mana daripada foundation naik slow naik same goes to Burj Khalifa apa semua. Loki best juga buku tu. Tapi aku dulu kan, why aku berhenti membaca. Okay, why aku berhenti baca? Time aku kat Tafiz dulu, aku membaca. Sebab kau tak ada entertainment apa kau nak buat dekat Tafiz dulu. So bila kau baca adalah datang satu budak ni kata, apa kau nerd sangat siap baca buku bapak nerd siap kau baca buku. Lepas tu macam time tu kau form 2, kau mestilah macam, mana ada aku nerd, aku gempak ke macam budak-budak lain kan. So stop lah baca buku and try to be gempak as others kan. Lepas tu aku tak baca buku. Aku memang bila aku fikir balik, astaghfirullahalazim, apa bengap sangat lah aku fikir macam gitu dulu. Tapi persoalannya yang kita tanyakan, is it nerd to read books? So Okay, first kita define apa ni nerd sebenarnya. Okay, apa itu nerds? So basically bagi saya kan, saya tak tahu sangat scientific definition of nerd. Tapi bagi saya nerd ni someone yang know a very thorough thing about sesuatu. Itu bagi saya nerd lah. Contoh, you can be a nerd in sport. Maksudnya nerd in sport ni kau tahu all the thorough things. For example macam badminton, kau are a nerd of badminton, so kau tahu everything. Ini salah, ini dia ada different technique semua, which is kau know all the practical and also the technical things. So mau tahu. Tapi kau punya definition Loki dekat tu. Okay, let's memang dekat, memang really similar. Okay, let's
we read lah from the Google translation itself. Nerds, a person who is extremely enthusiastic and knowledgeable about a particular subject, especially one of the specialist or niche interests. Damn. Betul? Dia macam tu lah. Dia nerds tu dia macam pun dia tahu macam tapi bagi saya rasa mungkin diorang tu tengok movie lah. You nerd, you're nerd gitu. Tapi bagi saya nerds ni kan actually dia macam equals to a specialist lah. Yeah. Tapi cuma time tu movie kita tengok movie influence by apa nerds ni apa tu is related to macam orang yang ulat Selenggu lah, apa tu skema. Skema betul. A loser. Tapi saya no bagi nerds ni saya pegang you never want to play with nerds sebab contoh lah kau main chess. Okay. And then kau jumpa a nerd that chess nerd. Okay. Aku cari gaduh sama dia, aku main chess sama dia, aku memang kena bantai lah. Yeah. So nerds is basically for me, kalau pasal nerds baca buku tu no, reading book is not a nerd lah. Sebab reading book is more to kau baca knowledge. Sebab nerds is more to kau dissect semua benda about that particular thing. Macam saya buat contoh hari tu main bola. A football nerd is dia tahu taktik okay ni macam ni macam ni, apa jenis kasut yang and then okay kalau dia macam kita kena rebut bola, how to defend semua, itu nerds lah. So reading books ni saya rasa tidak nerds. Betul. Aku setuju juga, tapi let's say lah macam betul sangat lah apa people define nerds is kan, which is apa skema, selenga lah apa semua. For people that reading books, to be honest with you so let's say skema and lagi dia punya the opposite the antonym is smart. Smart bagi aku kan orang baca buku ni gempak siap. Gempak. Aku kan ingat lagi ada satu brother ni pakai memang not hyper beast tapi low-key lah, dengan dia punya baju yang oversize, lepas tu a big logo, a big illustration in the middle, and then baggy shorts, and then a really cool pair of sneakers, and then rings. Lepas tu with a good watch, and then rambut pun smart apa semua, read books on the train. Aku macam papa handsome siap brother ni. Sounds low-key gay but memang handsome gila lah. Tapi daripada bila kan time dulu aku juga kecil-kecil yang kau rasa benda tu nerd sangat, padahal bila besar-besar ni bila kau sedar betapa susahnya nak baca buku tu, kau akan impress dengan orang yang baca buku. Betul tak? Lepas tu macam bila kau dah besar kan, kau realise macam keperluan baca buku ni. Apa keperluan baca buku ni Sen? Keperluan baca buku is for you to get your knowledge. Ya doh. Kalau kau baca buku, okay lah, kau boleh cakap apa, kau boleh debate sama saya. I can get my knowledge from Google, from YouTube. Okay, YouTube boleh lah, sebab YouTube audio kan, so boleh dengar je. Tapi Google still the same shit, kamu baca je. So buku ni is where you get your knowledge other than Google. Google boleh simplify, tapi still kau perlu baca. Books ni is the traditional way untuk kau cari kau punya knowledge, which is kau baca semua. Dari dia kasih kau from intro, dia kasih slowly kau go deep down, masuk dalam yang apa yang kau sedang cari. Itu bagi saya what books ni. Tapi betul lo, baca buku ni sangat memerlukan satu untuk knowledge. Tapi sebenarnya in another aspect of reading books ni sebenarnya to strengthen your brain. Betul. Yes. Sebab to be honest with you, some people, even me myself, I'm aware that sometimes I hard to arrange my words. Kau pernah rasa macam tu? Pernah. Kau macam okay, you have an idea in your mind, but suddenly it's really hard to arrange your word to express it to others. Yes. Aku selalu siap macam itu. And kadang-kadang when you talk and you express your words, suddenly it's repeating. Betul. When many people that apa panggil dive in the industry of literature, which is menulis kan, literature menulis kan, they know about ni apa repetition dalam penulisan ni, dalam literature ni, dalam penulisan apa repetition ni
pengulangan ni bukan hanya berlaku kat dalam literature ataupun semata-mata menulis. Dalam speaking pun. Betul. Kau tengah cakap tiba-tiba, ni tadi aku dah cakap. Kau cakap lagi. And aku dengar daripada one of a really good CEO of Brainy Branch, Coach Fazil. Yes. He is currently also operating and a founder of Malakat Mall. Bukan aku dah cakap, one of the people of him said that coach pernah nasihat dia, advise him, and we need to read book. Sebab coach perasan yang that particular people are hard to arrange words, and usually words ni kenapa susah kau nak express it because you are lack of reading. Betul. Not only of that, macam mana pun kau pernah tak baca buku kau mengantuk? Pernah. Kan? Itu sebenarnya is a normal things. Reading books ni sebenarnya is a aids for sleep. So macam memanglah mengantuk. Maksudnya bila kau terlalu fokus, kau pernah kan buat kerja kau terlalu fokus and otak kau penat. Betul. Tapi sebabkan itu kau buat kerja. Tapi kau buat kerja, otak kau penat and otak kau fighting untuk berjaga. Berbeza dengan baca ni bila-bila kau boleh stop. So makin kau baca, otak kau penat, and dia tak sama macam kau buat kerja. Bila kau buat kerja kan, otak kau paksa gak buka mata. Tapi dah membaca, kau santai-santai lah. So makin lama makin mengantuk. It's a good aid of sleep. So baca buku ni satu, kita sembang pasal it's a good untuk knowledge, kan. Even though it's a fiction ke apa, knowledge is still a knowledge. Yes, knowledge still a knowledge. Behind a fiction books mesti ada pengajaran dia. Yes, knowledge also. Lepas tu yang kedua, strengthen your brains. And ketiga, is a good for your health. Ada ke lagi advantage yang kita boleh fikirkan, Sen? Coba ada. By reading books, dia boleh increase kau punya vocab. Asal aku tak terfikir sebelum ni. Kau bayangkan, okay. Kau tahu sebenarnya ada different types of walk. Walk berjalan. Maksudnya berjalan. vocabulary of walk banyak dia punya synonym. Walk. Okay. Stroll. Lepas stroll apa lagi tu? Tapi saya tahu ada 5. Okay, tak apa, kita search sama-sama. Walk, stroll. Okay. And then synonyms. Brief. Synonym of walk. Yes. Teruknya lah. Okay. Stroll. Stroll. Sorry. Ada saunter. Amble. Went one's way. Trudge. Plot. Hike. Tramp. Track. Damn. Ada apa tu? Kalau stroll ni yang ini yang saya ingat lah. Stroll ni macam kau stroll in the park. Kau berjalan, tapi kau berjalan sambil meneliti surrounding kau. Macam berjalan tengok macam tu. Terus kalau hump, bukan hump tu. Tapi yang kalau macam hatu tu, dia ibarat kau terhinjut-hinjut. Macam tu. Ni macam tu lah. Banyak je. Kalau sungai pun ada je. Stream. Stream tahu. Stream, river. Okay. And then drain. Creek. Creek. Wih, ni lagi pelik-pelik siap. Apa lagi? Watercourse. Waterway. Okay. Tributary. Brook. BROOK. I don't know why. Brook is a small stream. For example, the Lake District boasted lovely lakes and babbling brooks. Lepas tu ada pula inlet. Sekejap. Menarik ke? Okay. Inlet. Ada juga rivulet. Okay. Rivulet. Which is a small stream of water or another liquid. Okay. Tapi tu apa? Okay, berbalik kepada advantages dia kan. So dia macam, kau tahu lagi daripada kita cakap I want to walk, and then I want to walk, and then again I walk. Tapi cuba kan, first I start off my morning with a 5 km jog, and 5 km jog, and then once done, I
I walk my way to the school, terus kau cakap kau stroll lah semua macam berganti-ganti lah semua macam bagi saya sebab daripada kau kena walk. Faham. So mesti orang cakap macam mana korang tahu semua ni daripada selain daripada Google. Jadi apa tu bagi saya ada dua jenis the most creative minds in the world bagi saya lah. Okay. Which is one is artist. Artis ni bukan artis yang lagu, tapi artis yang pelukis. Okay. Satu lagi ni is a writer. Because writer dia kreatif bagi saya sebab dia pandai guna ayat dia untuk explain something in very detail. Walaupun macam mana pun kau mesti pernah experience kan yang kau tahu benda tu tapi kau susah mau explain. Kau know the situation tapi kau tak tahu mau explain. Tapi writers they know how to explain that particular capabilities. Faham. And then kalau apa pula artis yang pelukis tu, diorang boleh in such a way do apa tu macam alter sikit-sikit untuk menunjukkan dia punya that particular object. Macam contoh kau mau lukis bangunan tapi in the view kau di bawah bangunan tu atas macam ni. Kau nampak macam boleh kau lukis sini kan tapi susah. Tapi diorang pandai guna the art of perspective. Yes. Faham. Macam bagi saya diorang kreatif lah. Bagi saya artis sama writer bagi saya paling kreatif lah. Walaupun musician pun kreatif, tapi bagi saya dua ni for me the most kreatif. Memang betul Kalau kau tengok macam aku pergi museum tengok orang lukis arts gallery, bukan museum, arts gallery sorry. Tengok macam okay, first thing first, aku tak faham apa dia lukis. Yang kedua, macam mana kau ada apa macam pop up in your mind macam okay, aku nak lukis ni. Kan? Kau faham tak? Aku pernah macam okay, aku dah terfikir aku nak lukis muka orang. Itu aku dah terfikir. Aku nak lukis pula tak tahu macam mana. Aku memang serabut betul. So macam artis tu dah satu, okay. Pasal pula penulis ni, kadang-kadang macam okay, kau ada a good timeline of story, but kau tak boleh semudah-mudahnya kau cerita macam okay, ini awal ini akhir Nisen bangun pagi, Nisen tidur balik malam. Kau bapak okay. Girlfriend kau tanya kau kan, apa Bibi buat apa hari ni? Pagi tadi bangun, ni nak tidur dah ni. Kau kena pukul lah. Kau kena pukul. So itu pun kau mesti kau kena cerita pada awal sampai habis. Pagi ni buat ni, bangun pukul ni, lepas tu buat ni. Itu kau dah leceh. Ini actual hundreds pages. Damn boy. Dia orang punya otak memang dia tahu macam orang boleh expand macam tu sangat. Tapi kau apa elements jap aku nak search elements of books, which is kau ingat dia bunyi bukan metafora plot metafora tu aku nak cakap elements in writing in writing orang panggil characters, point of view, conflict, plot and setting. So aku rasa kenapa benda aku rasa macam aku setuju dengan kau cakap theme dan juga tone. Theme pun ada okay, kita sembang satu-satu. Plot aku rasa semua faham plot is a sentence of even that is a straightforward but also able to surprise the reader with twist. Okay, itu mudah lah. Characters obviously semua faham. Create complex and relatable characters type of traits. Okay, setting kadang-kadang okay, kita easy to faham. Tapi okay, apa dalam masuk writing ni, tell the reader where and when your story is taking place. Betul? Itu dengar macam senang je. Maksudnya contoh dalam buku ni cerita pasal Abu. Okay, Abu ni dah macam-macam buat. Tapi satu petang tu Abu pergi kedai. Okay, Abu pergi kedai ni nak jumpa mak dia. Tu macam kau dengar macam mudah untuk kau bawa kan Abu pergi kedai pergi mak dia. Kadang-kadang reader boleh cakap tiba-tiba Abu kat rumah mak dia. Sebab apa dia pergi rumah dia? In between of that apa kan? So setting pun dah susah. Conflict, okay, aku rasa semua dah faham. Conflict, decide where the interest of the protagonist and antagonist will collide. Theme, sprinkle your story, big idea or underlying message about life into the details. Point of view pun senang. Pick who is telling your story. And lastly, tone. Tone pun penting, which is establish a general feeling for the story with a vivid word choice. Yes. Betul. Damn. So aku memang setuju dengan apa yang kau cakap tadi. Tapi itulah, other than that, balik kepada advantages lah. Advantages dia yang first vocab.
which is kau akan expand kau punya vocab memang gila-gila kalau kau baca banyak buku. Second for me is macam kau cakap je lah, talking. Indirectly saya faham kau baca buku at your mind kan, atas kau baca buku by heart. Tapi kalau kau selalu baca buku kan, and then kau macam really familiar with the words semua, cara kau pronounce semua, indirectly bila kau buat presentation atau kau bercakap in that particular language pun dia akan jadi smooth tiba-tiba. Betul. Ada easy proof doh untuk proofkan apa kau cakap. Kita bagi sebagai contoh. Kau perasan tak, when the end of the semester we present very well. Why? Sebab let's say on the last minute itu kau nak last check kau punya assignment, time tu kau buat kau punya presentation, and then suddenly time tu kau banyak baca. So suddenly bila presentation kau happen, the event comes, lancar je. Okay, habis presentation, habis the week of 14 or 7th, study week, exam. Lepas tu cuti sem. Once buka balik kau speak macam mana? Kan? Gila lah. Betul apa yang kau cakap. Dia macam tu lah. Tapi ada tak lagi satu macam advantages of baca buku ni, apa yang aku dapat? Tu. Even though macam aku pernah in my first sem, disebabkan first sem okay struggle, ada business law, ada banyak benda kat dalam first sem kita hadap kan. So banyaklah membaca tu. Tapi aku perasan my concentration is really high. Aku concentrate gila, senang gila easy concentrate. Sebab bagi aku ada the reason dia sebenarnya. When kau membaca, the words is also small, dia punya font. Lepas tu in a really gap, small gap, and then kau fokus. Bila kau fokus mata kau untuk membaca, and then suddenly otak kau berfungsi untuk kau memahamkan apa yang kau baca. So in the future, kau just duduk dalam kelas, kau hadap lecturer, benda tu more easy. Much easier. Betul. Easy pula, sorry. Much easier. Betul lah. Untuk kau concentrate dengan benda yang sangat mudah. Lecturer kat depan, slide ada kat depan, semua benda. So concentrate kau become much easier. Aku setuju lah benda tu. Betul. Aku kan pernah sebab disebabkan makin lama kau makin busy, kau tak ada masa nak membaca. Aku pernah consider audiobook. Kau pernah consider? Pernah. No, in fact, kau cakap pasal audiobook kan. Kau tahu phone lama saya sebelum saya ganti phone. Okay. Dia kan ada Google Assist. Selalunya aku tahu apa saya buat. Sekejap, Google kan kalau Google kan, kalau mau aktif dia Hello Google ataupun Hey Google. Sekejap, Hey Google, can you read me a story? Siri boleh ke? Siri dia pasti. Tak pasti. Kita percaya. Okay. For God's sake. Tekan lama-lama Siri, can you tell me a story? Okay, lagi sekali Siri, can you tell me a short story? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Nanti kau cari phone Android. Kau cari. Diorang kasih cerita betul-betul. Ya? Just to confirm, you'd like to call me? I almost dead. Okay, pasal? Terus kan, time tu saya tengah dengar cerita pasal Goldilocks. Goldilocks, Three Bears and Miss the Goldilocks kah? Yang macam perempuan tu pecah masuk rumah beruang. Okay, aku tahu. Itu dia cerita pasal tu lah, macam time ni saya first time tu mau main-main je tau, macam apa Google punya reaction kan, tiba-tiba pop keluar tu. Terus saya apa ni, like what is this? Terus saya dengar layan ni, layan, tiba-tiba daripada tu saya mau cari benda lagi. Terus saya try lah digital books. Keluar benda lain, which is digital book lah, boleh baca sendiri. Terus apa ni, terus saya bilang voice book semua, terus banyak saya type, terus asas tiba-tiba saya tengok alternative if you hate reading, or alternative if you hate reading. Terus one of the alternative dia audiobook. Terus saya audiobook, terus saya type lah audiobook, jumpa lah, tapi semua berbayar. Damn. So audiobook is boleh monetize
Boleh. Oh ya, macam mana orang jual buku physically, obviously audio Tidak, pun sama lah. audiobook lagi senang memonetize. Kau Ya tahu ya apa? ya ya. Kau ambil satu buku, kau baca lah, bla 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 bla, letak di platform tu. Ada orang ambil, baca, dengar, lagi banyak orang dengar, dengar lagi banyak apa? Ya senang macam kau malas baca sangat kan. Kau nak aku bacakan, bayarlah siap. Macam tu kan. Ya. Tapi itulah saya pun, low-key mahal ya. Ada hari tu saya tengok monthly $24. Oh. Dia yalah kau free access to any books lah. Tapi still lah $24 tu. Time tu student mana ada duit time beli. Kan buku kan ada macam jenis kan. Lepas tu kau tahu tak buku-buku yang dia collect cerpen. Cerpen Cerpen. Kan cerpen kan story pendek kan. Yes. So aku tak tahu dia consider audiobook ke tak. So selalu aku pernah lah search cerpen kat YouTube. So buka YouTube dulu dekat phone Android kau ada YouTube Advance which is yang hack punya lah. So kau boleh play it while kau lock your phone. Cucuk your phone, buka cerpen. Kadang cerpen horror lah, romance lah, fiction lah. Cucuk dengar. 15 minit kan. Layan apa semua. Tapi kan ini macam masalah aku tau. Kenapa macam okay, you are doing well already. Macam kau do something that relate with audiobook. Tapi it become deviate even further tau. Kau nak tahu kenapa? Okay, bermula aku dengar cerpen ni. Dia bermula dengan keluar kat TikTok aku. Yang part 1, part 2, part 3. Tapi dia apa panggil? Short movie. Dia cerita pasal ni macam uish, apa nak jadi? Bapak best kan. Part 1 part 2. Tiba-tiba last kali tak ada part. Aku buka YouTube. Layan tengok sampai habis. Dia pun ada buat lagi. Tengok. Lala sampai aku punya feed recommended pasal cerpen. Short story. Buka layan. Lepas tu layan. Lepas tu tiba time aku makin aku layan tu. Time tu lah aku tu unlock phone aku. Lepas tu still berjalan kan. Maksud lupa YouTube Advance. Macam ni boleh pasal ni baring kan. So baring apa semua. So macam mana deviate ni tiba-tiba macam tiba-tiba ada orang keluar lah yang jenis kau tahu tak macam YouTuber yang mencerita tu. YouTuber mencerita pasal kes-kes ni. Kes-kes ni. Kita bagi sebagai contoh, shout out to my brother Gigi Emas. So aku suka gila Gigi Emas tu. Dia punya deviate tu. Okay, belum sampai brother Gigi Emas tu lagi. Salam Melaka bersejarah. Dia sampai ke situ. Before tu sampai ke Kopi-Kopi Go. Deviate sampai ke situ. Layan dia gila. Tengok cerita hantu lah, pembunuh bersiri lah. Memang layan. Sampai tiba-tiba keluar Gigi Emas. Kat brother Salam Melaka bersejarah. Memang sampai ke situ. Lalas dah apa benda pula aku baca buku Tapi at the end of the day, macam kita cakap, baca buku at the first is macam banyak quote ni yang orang tahu. Membaca itu jabatan ilmu. Yes. At the same juga aku dapat ilmu juga benda ni. Low-key debatable lah. Kan itu tak audio lah tu. Tak audio. Astagfirullahaladzim. Faham. Tapi at the end of the day kita dapatlah jawapan. Audiobook is still a book. Yes, audiobook is still a book. Sekian lah. Okay. Tapi kita pernah baca buku physically. Many of genre kita baca. Lepas tu juga kita pernah dengar audiobook layan. Tapi kan time kecil-kecil dulu aku pernah time aku tahfiz dulu, aku punya tahap bosannya membaca ni. Maksudnya aku nak try benda lain sampai ke komik baik. Okay, kita sembang cakap. Kau mesti tahu lawak kampus. Mesti. Sena. Si botak. Lagi apa? Kosong. Katak. Semua tu. Apa nama cikgu dia lah? Yang Cahaya semua. Cikgu bukan. Tapi cikgu. Ya. Kan apa nama dia? Yang Cahaya semua. Tak ingat siap. Tapi yang saya ingat unknown yang. Unknown lah. Itu kan. Macam berjilid-jilid baik beli. Kau berapa jilid kau pernah beli? Saya pernah beli yang saya start tadi 16 yang start. Sampai kawan saya ada 16. Saya 16. Terus saya beli sampai 20. Awal siap. Tak sama. Aku 15 dan 16. Sampai 20 lebih. Lepas tu jumpa lawak kamus. Lawak kamus. Aku tahu. Kau beli ke? Saya beli. Damn boy. Ada 2. Satu lawak kamus satu lawak kamus. Satu warna hijau, satu warna merah. Damn. Itu layan dulu baca kau bayangkan ni. Bom habis. Baca lagi. Itu memang layan lah. Ya doh layan siap lawak kampus tu. Lepas tu ada lagi.
apa dulu walaupun kau tak SPM lagi, tapi apa misi straight A. Misi 9A. Itu layan enggak? Macam bapak kan dia selit sikit benda-benda motivation kan. Lepas tu selit sikit romance apa semua, friendship, tapi sebenarnya kau don't give a fuck pun pasal belajar. Aku baca tu sebab memang entertainment semata-mata. Tapi kau pernah baca yang tu? Saya pernah baca, tapi saya pernah dengar lah macam that tapi type of best tapi boleh lah just for entertainment. Tapi ada bagi aku lagi satu kan, best of the best of comic, Malaysian comic, under 18 by. Oh ya, Under 18 saya pernah nampak tapi saya pernah beli Oh, layan si under 18 tengah ada mencarut ni. Oh, budak-budak lah kan. Dia cakap bangang siap. Dia cakap bodoh siap. Gempak siap. What the fuck lah. Tapi apa komik yang kau pernah baca? Komik saya pernah baca First Lawa Kampus. Okay. And then Dragon Ball. Dragon Ball tu pun Dragon Ball. Kira kau OL lah siap dah komik ni. Bukan saya dah angkat cousin saya dah Dragon Ball. Banyak lah dia. Banyak tu Oh, so 3 layer je lah. Tak silap aku, Dragon Ball kan, Dragon Ball kan one of the oldest anime, early anime. Dia punya tak silap series dia, ada yang bila kau susun banyak nangis. Yes. Damn boy. Itu time tu dia punya series tu yang Dragon Ball yang masih kecil lagi, yang masih ada ekor. Itu adalah baca sikit-sikit sampai kami terdiscovered kan dia dah buku tu, baca sikit-sikit. So on that time umur kau berapa? Time tu masih sekolah rendah lagi. Maksudnya dia sekolah rendah kau boleh membaca English lah? Dia bukan English. Oh, Melayu lah? Melayu. Oh damn. Dia Melayu. Sometimes tu kenapa? Tapi dia memang tapi dia memang punya kaya lah cousin kau. Kertasnya macam kertas manga. Oh damn. Kaya dia sebab original mahal-mahal juga. Tapi translate pula pun mahal juga. Sebab ada upah lah, translation kan, ke Melayu lagi. Betul. Oh damn. Tapi kami jumpa terus. Oh, okey, layan itu. Lepas Dragon Ball go to apa tu? Bowie kah? Bowie. My Life. Kau tengok Bowie book, BOEY book. BOEY book Oh ni When I was a kid. Ya. Itu best lah. Aku pernah baca. Itu start dari itu. Lepas tu kan saya layan tu buku-buku macam ni. Terus bro, don't be like that lah bro. Kau jadi search. Bro, don't be like that lah bro. Bro, don't be like that lah. Typo lah bro. Bro, don't be like that lah bro. Malaysian lah obviously. Tengok. Ni lah. Weh, siapa kat bawah pernah baca ni? Komen. Aku nak like sikit. Weh, you guys memang awesome lah kalau kau pernah baca ni. Aku tak tahu siap. Sini lah saya tahu pasal Google Bird. Google Bird? Google Bird tu is GU. GU. Google. Jangan search. Itu a soft way to say apa kau tahu. Oh god. Tentu kan, because dia macam tak tahu dia Singaporean Malaysian. Dia antara Singaporean atau Malaysian, tapi dia macam abah cerita dia orang budak-budak ni. Dia ada 2 buku, warna merah tu dengan biru. Biru. Yang dari kecil sama besar. Kecil merah kecil merah. Tengok mana yang kecil tapi kecil merah, biru besar. Lepas tu ada satu waktu di sana Nixon Siu. Nixon agent macam kau? Nixon SIEW. Siu kah Siu? Tengok. Oh, aku tahulah ni. Ni buku dia pun saya pernah baca ya. Aku pernah baca kat buku ni yang tak nak kaya siap hawa weh. Apa kereta lah, beli emas lah apa. Ya. Tapi basically buku-buku macam tu lah saya sama satu Sabah tak silap saya, tidak MPH tau. Dia orang popular sama satu lagi yang famous tu Bookstore. So saya selalu pergi popular lah. Kami time popular tu mesti tengok section tu. Tengok okey apa buku ada ni. Ni. Oh ni macam mana ni, layan ni tengok. Okey. Kalau beli. Aku rasa time aku kecil-kecil aku banyak gila baca komik. Okey. Tapi aku selalu tak ingat apa yang komik aku baca. Okey. Okey, aku dah jumpa dah. First, The OL, Kampung Boy. Kampung Boy. Tapi
Aku baca sekejap je lah. Aha. Tapi ada lagi satu buku komik. Dia kan komik, dia majalah. Aha. Aku rasa kau cakap mesti kau tahu. Betul. Tapi banyak gila budak-budak baca OL tu, maksudnya even previous daripada aku lagi, sampai ada orang cakap budak 2000 mana tahu benda ni. Tapi we know. Tapi aku tak baca sebab aku low-key rasa lukisan dia seram. Ujang. Jap. Saya kalau tengok gambar saya tahu. Ni confirm kau tahu punya. Tengok. Ujang ni. So siapa yang layan Ujang? Aku tak layan Ujang. Aku memang baca sikit-sikit je. Sebab aku low-key rasa macam lukisannya low-key seram. So aku macam tak apa lah, tak nak baca lah. Hey. So the question is komik ni buku. Sebab dulu kan me bukan memburukkan Mami, tapi memang you do your job, so I don't care. Dulu kena marah baik baca komik. Even tak tahu sekolah kau baca komik, bawa komik pun kena senyap-senyap. Kami tak boleh. Bawa komik okey kan? Bawa komik okey je. Weh, kita orang tak ada bawa komik ni kena senyap-senyap baik. Kalau tak kena rampas baik. Oh ya. Aku tak tahu mana keburukannya. Maybe lah dia semata-mata entertainment. Mana entertainment memang tak ada macam knowledge behind it ke apa ke. Cakap pasal knowledge, aku rasa ada dia satu komik Malaysian yang cerita pasal sejarah apa semua tu. Arkeologi. Yeah. Saya dah baca juga. Tapi dia ini Komik sejarah Malaysia. Dia sejarah ada. Lepas tu pasal dinosaur ada. Saya pernah dengar tu. Sekejap. Komik. Sekejap. Ada dua, ada. Dia banyak. Dan dinosaur. Okay. Apa tu Tengok. Yes ni. Dunia dinosaur. Yes. Tapi ini a good cantasan tu. Boleh cantas tu sampai cakap komik ni tak ada ilmiah. Ni dia bukan buat dunia dinosaur je. Tak silap aku banyak gila. Lenyap tanpa jejak. Hela Halimunan. And tak silap aku semua dia punya ni mesti macam ada menceritakan macam dinosaur ni pasal apa. Teknologi ni pasal apa. Tak silap aku kalau apa yang aku ingat. Ada satu lagi komik saya ingat. Apa? Dia cerita pasal jin hantu. First hantu. Malaysia punya. Saya tahu lah, tapi dah Pontianak. Tapi banyak jenis buku. Macam aku tahu je. Buku komik ada Pontianak. And then kalau western punya ada werewolf. Aku macam tahu je. Dia komik. Jadi dia dalam komik tu dia cerita-cerita semua. And then ada dalam Japan yang Thailand pipret. Aku tak ingat bapak. Tapi depan dia, kalau kau tahu, depan dia punya ada kuning, and then Pontianak, terus ada gambar Pontianak semua. Nanti cari balik tapi itu pun best di sekolah saya itu pun famous hot dia. Tapi saya masa famous ada waktu ni. Ni luar dari komik nanti kita masuk balik. Buku ni famous gila sebab Loki first time buku kat Malaysia buat tajuk ni. Jangan baca buku ini. Pernah dengar? Cerita hantu. Yes. Okay, jom kita cakap ni. Jangan baca buku ini. Jangan baca novel ini. Sorry, geng. Novel Wih, seram. Tengok macam seram dia. Yes. Tapi cerita hantu dia cerita hantu. Dia sampai berjilid-jilid. Sampai 3 jilid. Yes. Ada 3 jilid. Aku rasa ni not that old lah, baru-baru lagi. Baru, yeah. And adik aku ada semua. So macam sampai ada keluar version apa semua. Jangan baca combo ini. So memang time ni Loki meletup jugalah sebab Loki rare lah dengan bukunya hitam, nothing there. Lepas tu adik aku cakap Loki best. Aku daripada dulu lagi nak baca. Tapi faham lah Muhammad ni Razi bin Ahmad kan. So faham lah. Okay, back to the question lah kan. Back to the question. Komik ni boleh consider as a book? Bagi saya yes. Okay. Sebab aku boleh cakap many people orang boleh cakap ni just an entertainment. Memang semata-mata untuk feel our free time, untuk macam yang entertainment. Entertainment. Tapi dia at the same time dia in a way dia develop kita punya imagination. Oh yeah doh.
So walaupun kau dapat macam apa kau baca ni, tapi in a way dia macam dia walaupun dia gambar je kan. Tapi macam tu lah kalau saya baca komik kan, sometimes saya boleh tengok gambar tu Bergerak je tu. Kau cakap kau imagine lah macam. Tapi macam tu, yes, memang kau boleh cakap novel yang tanpa gambar pun dia macam boleh develop kau punya imagination ni lah. Tapi bagi saya ini macam more to a visual learner lah. Siapa yang visual learner tu diorang boleh relate lah kalau kau tengok macam ni semua. Betul. Tapi kalau mau cakap sebenarnya kalau mau kita mau consider komik ni buku atau tidak kan. First kita mau masuk what is actually definition of book. Begong lah. Kan? Laju siya kau aja. Respect my man. Macam tu lah, what is actually definition? What's the definition? Okay, definition ni adalah a written or printed work consisting of pages glued or sewn together along one side and bound in cover. So comic is a book. Dengar ke ni? Comic is a book. Betul? So kalau mak ayah di luar sana masih tak berhati, kita bagi definition kedua. A bound set of blank sheet for writing in. Dengar tu. Betul? So comic is a book, guys. Yeah. But nevertheless, kita dulu kecil-kecil suka membaca. Dia orang tak ada cakap kita suka baca komik je. Kita suka gak baca benda lain dulu-dulu. Tapi bila dah besar kau realise macam susahnya nak membaca. Okay, satu kau tak ada masa. Sebenarnya ada. Kan kau selalu dengar don't wait for free time, find your free time kan. Betul. Same goes untuk anything, for your beloved one, your families, your friend, and same goes on beneficial things lah. And one thing of it, membaca. So sebelum kita nak sembang apa tips dia, memang aku selalu nak cakap let's find a way and find a free time to at least read a bit lah. So apa tips dia Hassan? Apa yang kita buat dari kecil-kecil yang membolehkan kita baca selain benda no gadget? Bagi Okay, saya apa tips dia? dia macam kalau kau mau start baca buku kan, and then baca buku ni kau tak boleh ambil mana-mana buku ya. Kau ambil buku yang kau rasa ni betul-betul this is your interest. Sebab what keeps me going untuk baca buku sebenarnya, sebab saya memang minat buku tu. Tengok kan kayak kecil-kecil kan dulu memang apa benda-benda gempak memang wah gitu kan. Saya tengok cover tu macam lawa. Lawa cover dia. Terus kau tengok dalam dia pun macam dia punya konsep, cara dia unveil dia punya cerita pun menarik. So itu yang tolong saya untuk saya habiskan buku. Macam contoh saya pernah beli buku Minecraft. Kau ada cerita. Ya. Yang buku Minecraft ni dia ada beberapa jenis which is survival book, combat book, buildingnya book sama crafting book. So buku ni first saya memang minat pun Minecraft. Tengok kan buku dia menarik ke buku Minecraft kan. So what keeps me going kan is dia punya illustration sama dia punya cara dia unveil. Sebab dalam buku tu dalam buku tu dia bukan kasih tahu dia bukan kasih tahu fun facts, dia kasih tahu history, and then dia kasih tahu pasal blogs. Ada blogs dalam tu. Dalam tu dia copy blogs a well known punya Minecrafter. And then orang cakap Minecraft dulu saya main macam ni. And then kau tahu fun facts about Minecraft. Kau tahu macam mana creeper invented. How? Sebenarnya the developer sebenarnya dia mau buat pig. Tapi ada ralat jadi creeper. Itulah ada creeper. Itulah kau dengar tak? Even the buku Minecraft, this is knowledge, history. So macam best lah benda-benda macam tu. So my tips is kalau kau contoh lah kau pernah baca buku yang invest betul-betul dengan baca buku. First my tips is cari buku yang kau betul-betul minat betul. Even though tak ada kena-mena pun baca je. Baca je. Ya. And then kalau kau mau habiskan buku tu in one day memang tak boleh Kalau kau ada banyak masa free time, kalau kau at least ada 2 jam untuk read book pun okey, bagi saya okey je. Itulah tips saya, kalau main tips for me lah. So aku sangat setuju bila kau cakap kita kena fokus dulu apa interest kita. Kalau kau nak betul memulakan habit membaca, baca apa yang kau minat. Betul. Okay. Many people out there yang tak pernah membaca atau tak pernah membaca, and then suddenly tengok ada satu buku daripada seseorang author ni meletup. And then suddenly nak start baca because of the trend. Aku banyak kali dah cakap,
when it comes to trend, kau tak faham, kau tak understand the trend and then kau join in, kau takkan dapat apa-apa benefit of it. Betul. Banyak kali lah, sebab contoh, remember Stop Overthinking punya book? Dan beli sih. Dia buka Shopee. Stop Betul, Overthinking pernah punya nampak, book. ya, pernah nampak. Don't Hurt Me punya book. Surrounded by Idiots. When meletup, semua orang beli. Betul. And then macam, sebab semua orang beli. Ni, Rich Dad Poor Oh, Dad. Rich Dad Poor Dad. Bapak aku beli benda tu, and bapak aku dah habis baca, dia paksa aku baca. Time aku kecil-kecil. Ni, The Mountain Is You. Semua orang tahu semua buku ni. Atomic Habits. Semua ni ada kat rumah aku. Ni sekarang yang tengah famous. Faiz Ahmad. Tengah promote, bukan Faiz Ahmad punya lah, tapi Dia promote. dia promote yang translation punya, which is The Psychology of Money. Ni semua nothing. So memang betul, bila dia punya cover pun lawa, dia punya topik pun gempak, tapi let's say kau tak pernah membaca, kau nak start with that particular matters, memang itu sebenarnya adalah pembahasan mudah punya buku sebenarnya. Buku yang pembahasan mudah, tapi bila tak kena dengan kau punya minat, it's not click with your interest. Kau percaya cakap aku, sebab aku pun pernah. So kau memang baca setengah muka, lepas tu kau stop. Semuka dua kau stop. So let's say lah, macam Nisan cakap, kau minat Minecraft, masuk kedai banyak-banyak buku gempak, kau nampak Minecraft juga. Betul. Go for it. Go for it. Why not? Kalau cakap ada buku-buku punk, cerita 9 ekor babi, itu yang kau minat, go for it. Go for it. Apa susah kan? Ini jangan mengikut trend, jangan ikut trend. Jangan ikut trend. Nanti buku terbahabuk kan, payahlah membazir. Betul lah, betul. Lepas tu aku rasa juga ini yang kedua lah. Kalau macam in term of novel, ataupun memang dia merupakan sebuah jalan cerita, kau memang kena baca A sampai Z lah. But this type of book, Psychology of Money, The Book of Nothing, Control Your Mind and Master Your Feelings, good, for God's sake. Okay, apa lagi? Atomic Habits, Good Vibe, Good Life, Can Hurt Me, The Mountain Is You. Ni semua benda, buku-buku macam gini, finance apa semua. It's not a book that you need to read all of it. Betul. It's a book that you refer to it. Which is, kau suddenly ada masalah pasal not understand about investment. So bila buku tu menyebabkan semua cerita pasal finance, kau buka je lah pasal investment. Betul. Jangan kau baca pada awal yang kau dah tahu. Bila kau baca pada awal, kau paksa nak baca juga semua, obviously kau bosan, sebab kau dah tahu dah the basic things of finance. So kau buka je lah apa benda yang kau memerlukan, which is investment. Itu sebagai contoh. Itulah aku rasa tips. Ada lagi ke sana? Sama apa tu, kalau kau tak pernah membaca, and then memang kau senang cerita kau tak pernah membaca in a long period of time lah. Saya suggest untuk baca just a simple punya buku. Ya, betul. Dia payah macam baca macam gempak punya buku tu yang tebal macam ni. In fact kau boleh baca just short story yang yang interesting out there. Macam contoh ada hari tu Aesop's Fables. Aesop's Fable ni basically a short story, tapi ini untuk budak-budak lah, tapi boleh je untuk menanam habit untuk baca buku kan. Aesop's Fable ni dia macam cerita pasal kancil macam dia Kancil dan buaya. Kancil dan buaya typical macam tu lah, semua berkaitan dengan haiwan. And then at the end of the book tu mesti macam okay, moral of the story is bla 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 bla. Itu dalam dia silap dalam 20 30 page 20 lah saya 20 page je dia punya buku. So start small dulu, lama-lama nanti work your way up lah pergi buku-buku yang lagi more advanced, which is saya buat macam tu ya. Betul. Saya punya first buku paling tebal saya baca is Fantastic Mr. Fox. Dia macam berapa page tu? Tapi itu lah buku yang first paling tebal. And then last saya grow slowly lah. Excluding lawak kamus lah. Lawak kamus lain lah. So kalau kau baca including lawak kamus tebal ni. Tapi semua tu dia short story yang berbeza. Ini dia menarik. Tapi kalau kau mau tahu yang best punya, yang paling tebal and paling best saya pernah baca is Moby Dick. Walaupun kakak saya pernah baca itu buku tu memang aku nampak macam buku antik lah dalam rumah tu. Terus kakak saya pernah baca, and then macam menarik lah. Saya pun slowly baca lah. Slowly baca, tengok, pup. Ini macam menarik. Moby Dick mana sen? Mana? Tidak, dia memang tidak cover.
Oh ya. Dia dah cover, tapi cover dia hard cover. And dia punya apa tu? Dia punya warna macam pintu. Damn. Ha. Macam pintu Dia coklat dark sikit. And then dia Okay. punya dia tidak words pun dalam tu. Di depan cover tu dia tidak words. Kau Oh. buka baru dia tulis Moby Dick. Oh. Dia macam typical buku lama-lama. Saya pun tak tahu mana bapak saya beli, tapi buku tu ada di rumah. Faham. Itu start itu yang paling tebal lah saya pernah baca. Ini lepas tu nothing jadi yang tebal dari tu Faham, so. faham. Saya bagi saya itu je lah tips saya, which is start slow. Slow dulu, jangan terus baca. Kau beli buku yang beratus-ratus berpuluh-puluh punya yang mahal-mahal, last kau give up apa tengah-tengah jalan. Dah lost interest, dah tak jadi baca. Dah rugi beratus. Kan? Faham. So, I think that is the end of our podcast today, Sen. Yes, that is the end of our podcast. So, for teaser guys. Teaser For teaser. Oh, SWOT analysis. SWOT analysis. So sekarang kita baru tahu kan lah, baca buku ni kita cakap ada advantage dia semua, ini ada kebaikan semua. So kalau korang mau tahu lagi in detail kan tentang yourself kan and what your capability, try SWOT analyzing yourself. Apa tu? Apa SWOT analysis? So kalau korang tahu what is SWOT analyzing yourself and how can SWOT analysis help you to know you more better. Stay tuned to our next video, which is we will talk more about what is SWOT analysis and how can you implement SWOT analysis, not just in business but also in your life. Okay. Let's go. So thank you guys for this episode and thank you for hearing our podcast. I am Nixon. I'm Haziq. And we are Clueless Nerds. Yeah. See you guys again. Bye-bye. Bye.